Itu yang kita boleh hari ini. Tajuk kita hari ini, to make you wanita yang solehah, hablum minan nas. Sebelum kita kawin, muslimat yang sahormat sekalian, siapa nas yang kita duduk dengan mereka? Siapa? Ibu bapa. Siapa lagi? Kawan-kawan, jiran-jiran, tetamu-tetamu. Itu hablum minan nas. Dan itu yang kita panggil apa? Akhlak. Dan itu yang Nabi kata apa? Athqalu ma yudha'u fil mizan yawmal qiyamah al-akhlaq. Yang paling berat timbang dia di hari kiamat ialah morals, akhlak. Akhlak, budi pekerti. Kerana kita ni bergaul dengan orang, kemungkinan kadang-kadang muslimat yang sama sekalian, you ni habis baik dengan Allah. Alim ulama dengan Allah. Rukun iman semua you praktis, rukun Islam semua you praktis. Qiyamul lail tiap-tiap hari, tutup aurat betul, mata saja nampak, ikhlas dalam amal ibadah. Tapi sama manusia macam harimau, tak masuk syurga juga, tak masuk syurga juga. Dia ni package. You have to have dua-dua. Jadi nombor satu sekali ibu bapa. Ibu bapa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Suratul Isra khas your berhubungan dengan ibu bapa. Kadang-kadang muslimat yang saya hormat sekalian, rumah tangga tu tak ada berkat, sama suami tak bahagia, anak kita tak jadi. Kerana apa? Kerana kita durhaka ibu bapa sebelum kahwin. Dosa yang Tuhan janji mesti balas di dunia belum akhirat. Dosa terhadap ibu bapa. Sampai Rasulullah SAW bersabda apa? Wa in zalamah walaupun ibu bapa zalim, ibu bapa jahat, kena kita baik dengan mereka juga. Kena baik juga. Tak boleh kecil hati mereka. Tak boleh kata tu mau duduk banggi, ayah duduk banggi dan banggi pun sudah durhaka. Because Allah said what? Wala taqul lahuma uff. Jangan kata sudah durhaka. Kerana itu muslimat yang saya hormat sekalian, hablum minan nas pertama ialah ibu bapa. Allah said wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nombor 2 lepas Tuhan, ibu bapa. Dan Allah said what? Kalau mereka tua, wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Biarlah jaga mereka dengan baik, rahmatilah mereka berdua. Imma yablughanna indaka al-kibra fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kalau mereka sudah tua, jangan marah, jangan jumuh, jaga baik-baik, jangan puas, jangan duduk saya buah dah, lama duduk jaga, marilah ambillah, saya nak rehat juga. Dosa. Dan ini berlaku banyak di Malaysia. Kerana apa berlaku? Kerana tak faham Al-Quran. Kita di negara Arab, saudara-saudari, kita cium tangan ibu, cium kaki ibu,
cium kepala ibu. Ibu marah macam mana pun kita senyum, kita tak pernah jawab. Mulut tak pernah jawab ibu. Takut ke ibu lebih pada serupa takut ke Tuhan, takut ke ibu. Pasal kita tahu doa ibu mustajab. Dan kerana itu Allah sedua, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan marah, jangan tunjuk perasaan, jangan masam muka, humble, look at them dengan senyum. Dan bila mereka tua, jaga mereka. Ibu boleh jaga 12 anak, tapi 12 anak tak boleh jaga ibu satu. Ada pula yang fashion baru, antar rumah orang tua pula. Astaghfirullahalazim, hasbi Allah ni'mal wakil. So kerana itu, you mesti hormat kepada ibu bapa. Jasa ibu bapa ni, ada satu orang tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya nak pergi jihad, saya nak pergi mati syahid, saya nak jadi syahid fisabilillah. Rasulullah tanya, ada ibu bapa yang tua? Ada ya Rasulullah. Pergi jaga mereka, lebih pada mati syahid, lebih pada mati syahid. Itulah, kerana itu saudara-saudari, hablun minan nas nomor 1. Kalau kita tak kahwin lagi, ibu bapa dulu. Nabi, ibu bapa. Qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah bil walidaini ihsana. Kalau kita tak kahwin lagi, kalau sudah kahwin, suami dulu, baru ibu bapa. Tapi si suami pula, wahai orang yang ada suami lawe, suami pula, ibu bapa sebelum istri. Ibu bapa dulu. Itu Islam. Itu nak tahu ke Islam, nak masuk syurga, nak suruh syurga, panggil you masuk. Kalau saya ada suami, ibu bapa dia lebih mustahab badan saya. Itu kena faham. Kalau saya ada suami, saya tahan ke suami lebih pada ibu bapa. Suami kata jangan pergi, saya tak boleh pergi. Suami kata saya tak mau ibu bapa you mari rumah saya tak boleh panggil mereka. Kerana apa? Suami nombor 1, ibu bapa nombor 2. Kalau saya istri. Tapi kalau dia suami, ibu bapa nombor 1, istri nombor 2. Jadi saya tengok suami saya bagi duit ke ibu dia lebih pada saya ke, ibu dia bagi dia tak boleh duduk, nak cepat-cepat pergi ke, saya mesti rida, mesti terima. Jangan cemburu dengan ibu mertua, jangan marah sama suami kerana jaga ibu dia. Jangan. Tuhan akan bagi juga you anak durhaka satu nanti. Dosa yang paling Tuhan balas di dunia belum akhirat, durhaka kepada ibu bapa. Awasi. Rumah kita, kalau kita duduk kontrol suami, tak bagi dia jaga ibu dia, tak bagi dia bagi duit ke ibu dia, tak bagi dia silaturahim kepada ibu dia, rumah kita tidak aman. Rumah kucang habis. Ibu pun sudah mati dah, ibu mertua sudah mati dah, tapi anak kita tak jadi, tak ada berkat. Suami kita kerja, dia pun tak maju jaya. Kerana apa? Dosa Tuhan balas dunia belum akhirat. Kita durhaka ke ibu mertua. Ambil anak dia ready-made, tapi kita duduk kontrol anak dia. Awasi. Itu yang saya nak jelas. Belum kita start sebagai istri, itu dulu sebagai anak, mesti nombor 2 lepas Allah, ibu bapa saya. Rasulullah SAW bersabda, ta'atullahi fi ta'atil walidain, wa sakhatullah fi sakhatal walidain. Taat Tuhan, taat ibu bapa. Kemarahan Tuhan, kemarahan ibu bapa. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu
tahta aqdamil ummahat, syurga bawah kaki ibu. Dan Rasulullah SAW bila orang tanya, siapa ya Rasulullah yang aku balin sepatutnya baik? Ummuka, 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 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Dan karena itu muslimat yang saya hormat sekalian, bila nak buat muhasabah diri, ya Allah ya Tuhanku, saya boleh masuk syurga atau tidak? Hablum minallah, kita sudah tahu dalam Al-Quran, As-Sunnah, Al-Rukun Islam, Al-Rukun Iman tu mesti cukup syarat. Nombor 2, hablum minan nas. Hablum minan nas pertama, kalau saya tak ada suami lagi, ibu bapa saya. Ada orang bila dengar macam ni, muslimat yang saya hormat sekalian, sedih, air mata nak keluar. Kerana apa? Ibu bapa sudah mati. Dan saya teka mereka ada, saya tak buat tu semua. Mulut juga macam laser. Pernah juga suara tinggi. Pernah juga criticize. Pernah juga marah. Pernah juga cakap kasar. Macam mana Dr. Fatma? Mereka sudah tak ada. Boleh lagi, walaupun mereka tak ada, boleh ganti balik. Nabi ajar, kita ni nak suruh syurga, tunggu kita ni. Jadi kita kena buatlah cepat mungkin. Nabi kata apa? Kalau kita berhati, macam mana kalau ibu bapa saya sudah mati dan saya banyak buat benda ni? Macam mana? Bolehkah saya baiki lepas mereka mati? Boleh. Nombor 1 sekali Nabi kata apa? Doa kepada mereka tiap-tiap solat. Jangan tinggal. Doa kepada mereka. Nombor 2, bagi sedekah bagi pihak mereka. Selalu bagi sedekah ke orang. Sedekah ni bukan dari saya, dari ibu bapa saya. Doalah ke mereka, bagi pihak mereka. Puasa bagi pihak mereka sekali-sekala. Puasa and sewa, ini for my father, ini untuk ibu saya. Bahala tu saya nak bagi ke mereka. Apa lagi? Buat umrah lah bagi pihak mereka ke. Kalau ada kita pergi umrah, pergi Makkah, tak payah nak buat umrah untuk sendiri hari-hari. Umrah sendiri itu satu sudahlah. Tapi buatlah untuk ayah satu, untuk ibu satu. Mereka happy dalam kubur, akan maafkan you. Buat umrah bagi pihak mereka. Okey, apalagi muslimat yang saya hormat sekalian, silaturahim dengan orang yang mereka sayang. Saya tahu arwah ibu saya suka anak saudara dia, saya pergi ziarah, bawa hadiah. Saya tahu arwah ayah saya suka kepada abang dia tak mati lagi, saya pergi ziarah abang ayah saya. Ibu saya suka adik dia, saya pergi ziarah ke adik ibu mau saudara saya. Pasal beta ni akan buat mereka maaf kita walaupun mereka dalam kubur. Itu berhubungan kita dengan ibu bapa. Kisah apa saya bawa benda ni tak ada guna saudara-saudari. Saya duduk kata isteri salihah saja, tapi berhubungan kita dengan ibu bapa ketika kita muda tak baiki lagi, syurga tak tunggu juga, mesti baiki semua. Kita nak suruh apa? Syurga betul-betul. Kita terus ke syurga, tak ada hisab, terus ke syurga. Jadi nombor 1 sekali sebagai anak, hablum minan nas. Pertama, ibu bapa. Hablum minan nas. Yang nombor 2, yang mustahab, yang Nabi wasiat, al-jiran. Baik dengan jiran. Nabi SAW bersabda apa? Jibril wasiat saya, dekat-dekat nak suruh saya bagi harta bersaka ke jiran. Dekat-dekat dah. Dekat-dekat nak suruh harta bersaka ke jiran. Sampai ada satu orang solat, bangun tahajud, bersedekah, tutup aurat zaman Rasulullah SAW. Bibu itu Rasulullah, tapi satu ya Rasulullah, dia tak baik dengan jiran. Rasulullah jawab apa? Dakhalat an-nar, akan masuk neraka.
So you have to baiki that bad. Jangan bermusuh-musuh dengan jiran. Kerana apa? Jiran ada kambing, kambing masuk makan bunga kita tak boleh. Mesti baik dengan jiran. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa iman kepada Allah, iman kepada akhirat, mulia jiran. Walau jiran pun kafir, walau kafir. Hai, okey, you baik, walaupun kafir. Masak sedap-sedap, bagi sikit. Sampai Rasulullah kata apa? Jangan jiran kita bau gulai dan kita tak hantar. Hantar sedikit, sedikit, bukan banyak. Jangan kita lupa sudah. Dia Allah sedang masak apa lah dia tu. Kita tak bagi-bagilah sikit. Silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa iman kepada Allah akhirat, mulia jiran. Saudari-saudari, kalau rumah kita huru-hara, walayazubillah, abi ke apa-apa, siapa orang pertama yang nak tolong? Orang pertama yang boleh tolong you, jiran. Macam mana tak nak jadi baik dengan jiran? Kerana itu kena baiki. Baiki tak apa. Jangan kalau saya habis terhadap dia tak baik dengan saya senyum dia masak. Teruskan senyum, teruskan baik. Orang yang terbaik di sisi Allah balas kejahatan dengan kebaikan. Itu orang yang paling baik di sisi Allah. Yadra'una as-sayyi'ata bil hasanata. Dalam Al-Quran, ayat Quran, orang yang terbaik balas kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu kita apa nama? Jiran. Another one, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Another hablum minan nas. Titamu, mulia titamu. Titamu, saudara-saudari, kadang-kadang titamu kita mari duduklah, waktu nak balik tak minum air. What is this? Tak payah tunggu sampai dia nak balik. Dia masuk tu, orang start nak buat air dah. Jangan tanya nak minum ke? Nak minum sejuk ke atau panas? Tak payah tanya. Tengok dalam Quran Ibrahim, bila orang pergi nak jumpa dia, terus ke dapur, suruh bini masak lembu yang umur, seekor lembu. Mulia tetamu. Apa-apa yang sedap dalam fridge, apa-apa yang sedap keluar tetamu. Tapi kita ni sekut tawa pun tak bubu. Nak balik tu baru kata tak minum lagi. What is this? Tak boleh. Mesti mulia tetamu. Satu lagi, muslimat yang saya hormat sekalian, hablum minal binantan lah. Kalau ada kucing, kalau ada ikan, kalau ada ayam, kalau ada kambing. Tengok Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam. Orang kata ke dia, ya Rasulullah, su'an suli, qawamah, sawamah. Dia selalu qiyamul lail, dia selalu puasa, dia orang baik, dia dermawan, tetapi selalu tak baik dengan kucing dia. Rasulullah kata apa? Dakhalatan nar, masuk neraka. Pukul kucing, marah kucing, seksa kucing. Tak payahlah. Orang semua buat yang lain semua baik, tapi jahat dengan kucing, dakhalatan nar. So all this you have to ask yourself. Kita ni tajuk yang given to me, syurga tunggu wanita salihah. Wanita salihah ni, I cannot say wanita salihah tutup aurat, wanita salihah taat ke suami, wanita salihah.
This is very important. Because ramai wanita salehah buat ni, tapi benda yang ni tak khabar, tak buat, tak mulia tetamu, tak baik dengan jiran, sama binatang pun tak cara, marah dengan kucing. Kenapa? Kita nak masuk syurga. Because Nabi sebut dakhalat an-nar, masuk neraka. Benda kecil tapi mustahab. Okay? So alhamdulillah, sama binatang baik, sama tetamu baik, sama ibu bapa baik, sama Allah dan Rasulnya baik. Itu belum kahwin adalah itu wanita in general, wanita umum. Sekarang sudah sampai masa saya sudah berumah tangga lah, sudah ada suami. Itu big problem. Itu another problem besar. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila jumpa satu hamba Allah nama Zainab, he say, ya Zainab, alaki zawjun? Awak ni ada suami? Zainab jawab, ada ya Rasulullah. Rasulullah jawab, awasi Zainab, huwa jannatuki aw naruki. Kerana suami itulah you boleh masuk syurga, dan kerana suami itu juga you boleh masuk neraka. Big problem. You see, dengan ibu bapa, big problem. Masalah juga. Sekarang ni ada ujian pula. Apa dia? Saya sudah berumah tangga, saya ada suami. Suami, kerana suami itulah boleh masuk syurga, kerana suami itulah saya boleh masuk juga, wal-iyazubillah, tak jauh neraka.